Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi untuk video kali ini. Cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid semua bagaimana cara untuk kita type tugasan menggunakan telefon. Bagi murid-murid yang tiada laptop ataupun komputer lah, untuk kita menghasilkan tugasan tu perlu untuk kita type. So mudah aja. So jom kita tengok apakah aplikasi yang boleh digunakan. Okey, so untuk kita type kita punya tugasan, kita mesti menggunakan Google Docs lah yang cikgu akan tunjukkan. Ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Okay, tapi untuk video kali ini cikgu akan tunjukkan adalah berkaitan Google Docs. Okey, so daripada telefon masing-masing, tak kisahlah murid-murid semua pakai Android ke iPhone ke, so boleh buat carian untuk Google Docs dan install dalam phone masing-masing. So kalau dah selesai install, murid-murid boleh buka phone dan kita buka aplikasi tersebut, iaitu Google Docs. Okey, so kalau di sini, okey, ini adalah logo untuk Google Docs. Okey, so kita buka Google Docs. So murid-murid semua kena biasakan login apa-apa yang berkaitan menggunakan ID delima masing-masing. Okey, contoh macam cikgu ni, cikgu dah menggunakan yang akaun MOE. Okey, so kalau murid-murid semua tak tahu bagaimana nak tukar untuk akaun MOE tu, okey, pergi saja di bahagian atas yang ada gambar ni ataupun ikon ni, klik dan kita pilih untuk kita masukkan ID MOE. Okey, so kalau di bahagian macam simbol folder ni adalah untuk kita buat carian ataupun kita open daripada file yang dah sedia ada daripada Google Drive ataupun daripada phone storage kita. Okey, contoh murid dah save, okey, kamu semua dah save apa yang kamu dah type sebelum ni dalam phone. So kalau kamu nak buka semula file tersebut, kamu boleh buka daripada klik pada sini dan buat carian daripada device storage ni lah, ataupun kamu boleh terus buat dekat mana folder yang kamu save tu, kamu double klik saja dekat folder tu, tekan saja kan daripada phone. Okey, seterusnya okey, di bahagian sini yang 3 dot ni adalah untuk murid nak buat carian yang berkaitan recent file yang kita dah type, ataupun yang file yang share dengan murid, ataupun kita nak tukar kita punya setting lah. Okey, seterusnya untuk murid-murid mula nak menaip, kalau bila mula-mula masuk tu, so murid-murid cuma perlu klik dekat sini saja. So klik dekat simbol macam tambah ni, so klik, so nanti dia akan ada keluar dua, iaitu choose template ataupun new document. So kita ambil new document tu. So kita klik yang new document pasal kita nak yang kosong untuk kita siapkan tugasan kita. So okey, macam kalau dekat interface saya ni dia dark mode. So kita tukar dulu kepada yang light. So yang ni ambil light. Okey. So kita dah ambil. So kalau kita klik di bahagian stage ni, yang di bahagian paparan ni, yang putih ni kan, so secara automatik dan magicnya murid-murid akan keluar dia punya keyboard lah. So kita boleh mula terus type lah kalau kata mudah dia. Okay, tapi sebelum tu saya akan tunjukkan dulu apa yang ada dalam ni. Okay, contoh bila murid-murid klik di bahagian sini yang ada simbol A ni, adalah untuk murid tukar setting. Contoh nak tukar font ke, nak tukar size ke, nak tukar warna teks tu ke. Okey, so kita tengok. Dan kat sini kita ada boleh tukar kita punya font, kita boleh tukar kita punya size, dan kita boleh boldkan. Okey, contoh ni ada font macam-macam yang ada dalam ni. So kita boleh pilih contoh Times New Roman ni, dan kita boleh naikkan size. Okey, di bahagian sebelah ni, yang ni bahagian teks, di bahagian sebelah paragraf ni adalah untuk kita buat center ataupun dia punya left ataupun right. Okey, so murid boleh pilih di bahagian paragraf lah kalau nak tukar. Macam contoh kalau tajuk tu nak buat dekat center, so kita ambil yang bahagian center lah. Center ni.
Okey, seterusnya. Okey, untuk ikon tambah ni yang sebelah A ni tadi. Okey, adalah untuk kita insert. Maksudnya kita nak insert gambar ke apa kan. Okey, contoh kalau sini kan kita klik yang ni untuk insert, dia ada image, so kita boleh masukkan gambar daripada simpanan phone kita, ataupun kita boleh klik yang from camera tu, maksudnya kita nak ambil gambar terus, ataupun kita boleh buat carian daripada web lah. Okey, seterusnya. Okey, contoh table. Ini table, so kita boleh letak berapa kolom kita nak, berapa row kita nak. So kita just masukkan dekat sini dan kita insert table. Okey, contoh macam ni lah. Saya dah masukkan table contoh. So kalau untuk kita setting dia punya table, okey, murid perlu klik dekat bahagian atas ni. Contoh nak kecilkan atau nak besarkan, klik yang bahagian sini, yang atas ni. Okey, tarik yang ni ke kiri adalah untuk kecilkan. Kalau kita tarik ke kanan adalah untuk kita bagi dia table tu panjang, nak bagi besar. So kalau kita nak kecil, kita tarik ke kiri. Kalau kita nak besar, kita drag dia, tarik ke kanan. Okey. So itu untuk table lah. So kita boleh insert lah berapa banyak table yang kita nak, bersesuaian dengan tugasan yang murid-murid kena buat tu lah. Okey, so settle untuk table tu kalau nak masukkan table. Okey, seterusnya kita masukkan page number. Sebab dekat bahagian setiap muka surat tu kita kena ada page number. So kita masukkan dekat bahagian sini, yang dekat insert ni, yang dekat tambah juga. So dia ada page number, so klik dekat page number tu. So dekat sini dia ada banyak lah, dia letak, kita boleh letak yang untuk ada yang di page number dekat atas, kat bawah. So seelok-eloknya kita letak yang di bawah lah. So kita boleh pilih yang sama ada yang, kalau yang ni adalah dia akan terus daripada muka surat pertama 1, 2, 3, 4, dia akan terus sambung. Kalau yang ni adalah yang muka surat depan sekali, dia akan tinggalkan tak ada nombor. Dia akan mula dengan muka surat kedua adalah yang nombor page 1. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Okey, kita akan cuba type nak tengok. Okey, kalau murid perasan, dekat yang bahagian atas ni, saya maklum siap-siap, yang tanda right ni, contoh murid dah type banyak, so boleh tekan tanda right tu, adalah untuk kita view. Kita nak scroll kan, kita nak tengok, kita nak baca. So mudah lah macam tu. Sebab kalau kita tak tick right ni, nanti dia akan kacau yang dekat bahagian yang kita tengah aktif untuk type ni kan. Contoh saya akan cuba type pengenalan. Okey, pengenalan. Okey. So yang atas ni adalah dia punya tajuk. So kita buat pengenalan, perniagaan kedai. Okey, kita buat perniagaan cuci. Adalah tu contoh lah no. Adalah adalah perniagaan. Okey. So yang ni settle. So bila murid ni klik yang saya sebut tadi, yang kita ada tanda right tu dekat atas tu, so kita boleh baca lah, kita tengok okey ada kesilapan ke. So kita boleh view. Okey, seterusnya kalau kita nak edit balik, kita klik saja yang di bahagian yang bawah ni, yang tinggi simbol pensel ni. So kita boleh masuk kepada editing mode semula lah, untuk kita edit. Okey. So kita klik, kita akan boleh edit semula. Okey, jadi kita boleh besarkan kita punya tajuk ni, macam yang saya sebut tadi. Kalau nak besarkan tajuk, kita klik yang dekat simbol A ni, yang di bahagian atas ni, simbol A ni. So kita boleh naikkan dia punya size. Kita besarkan ikut kesesuaian lah. Sebab tajuk kita boleh buat besar ataupun kecil, tak apalah, tapi kebiasaan kita buat besar lah. So dia tak ada format dia. Okey.
kita boleh insert page break tu adalah kita nak masuk muka surat yang baru. Okay, so kita ada 1, ada 2 muka surat. So nanti murid-murid boleh sambung lah, terus buat sampai habis. Okay, so kalau di bahagian 3 titik ini, okay, di bahagian 3 titik ni adalah untuk kita nak save as, ataupun kita nak send, ataupun kita nak share dengan cikgu kita. Okay, so kita tengok. Okay, kita klik. So murid-murid boleh nampak kat sini kita ada share and export. So kalau export tu kita nak jadikan file dokumen ataupun PDF, ataupun kita nak share, ataupun kita nak copy link, kita nak bagi kepada cikgu kita untuk buat semakan. Okay, saya akan tunjuk dia punya contoh. Okay, kalau kita klik share, kita boleh masukkan email cikgu kita siap-siap, ataupun kita boleh copy link lah, kita send kepada cikgu kita untuk semak. Ataupun okay, saya klik semula share, ataupun kita ni ambil copy link ni, dan kita copy link ni dan kita send dekat WhatsApp ke, kat Telegram ke cikgu kita. Okay, so untuk save as pula, so dia ada banyak dokumen kat sini. Okay, murid tengok yang dekat bahagian atas saja. So dekat bahagian atas ni kita ada Word ataupun PDF. So kalau murid nak simpan dalam telefon masing-masing, so better sebaik-baiknya murid save sebagai dokumen ni lah, Word lah, supaya kita boleh buka dan edit semula. Tapi contoh kalau macam cikgu dah hantar tugasan dekat cikgu kata okey dah perfect dah, tak perlu buat bentulan, so murid-murid boleh terus save sebagai PDF untuk kita print. Okey. Dan last sekali kita nak tukar kita punya nama file ni, murid-murid klik dekat bahagian atas ni. Okey, dekat untitled tu kita tukar. Okey, contoh ini adalah untuk pengenalan. So kita rename dokumen ni sebagai pengenalan. Semudah 1, 2, 3 saja untuk kita type dalam telefon. Selesai. Sekian, terima kasih.